إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شؤون الفاتحة. إياك نعبد غير المغضوب ولا قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام العائق الرابع النقص. Al-A'iq ar-rabi' an-naqs, bermula yang menegak. Yang keempat ialah nafsu. A'iq mana yang menegak dalam perjalanan menuju kepada makrifat akan Allah Subhanahu Wa Taala dan melaksanakan perintah dia. Kemudian lazim atasmu telah memberi ismah dan pemeliharaan akan dikau Allah Taala dan akan kami dengan memeliharakan daripada nafsu yang ammarah dengan kejahatannya. Kata Imam Ghazali, wajib atas kita dan menjadi lazim memohon pertolongan daripada Allah Ta'ala agar kita terlepas daripada belenggu, tipu daya dan perangkap nafsu yang menyuruh ke arah kejahatan. Innan nafsa la ammaratun bisu. Semua nafsu itu menyuruh ke arah kejahatan. Maka bahawasanya ialah yang terlebih memberi mudarat. Nisbah yang lain, nafsu ni lebih dahsyat daripada godaan-godaan yang lain. Sebab itu keluar daripada nafsu dan nikmat besar. Khuruju minan nafs hiya ni'matul uzma. Dapat keluar daripada belenggu nafsu, maka itu nikmat yang paling besar. Sebab inna hijabun bainaka wa bainallah. Sebab dia hijab, dinding antara kita dengan Tuhan kita, ialah nafsu. Dan terlebih memberi mudarat bagi segala seteru dan balanya terpayah daripada segala bala, ya, sangat sukar mengubat dia, daun udal, dan mengubahkan dia, mengobatkan dia ni terlebih sukar. Semua ada ubat tapi sukar ni, perkara yang, dan penyakitnya pula terlebih jahat. Nak ubat dia sukar, penyakit dia hebat, bahaya dia dahsyat. Tadi penafsu ni besar ni. Sebab tu dipanggil jihad nafsu, jihad besar. Jihad nafsu ni jihad paling besar kali. Ya, sebab dia datang dengan nas Quran. Ada pun orang yang tak faham, dia baca itu hadis Nabi, hadis itu dhaif. Siapa kata tu Wahabi kan? Ya, raja'tu min jihadil asghar ila jihadil akbar wa huwa jihadun nafs. Kami kembali daripada jihad yang kecil kepada jihad yang besar, itu jihad nafsu. Jadi kata Hazi, ni hadis ni dhaifun, adhaf, maudhu' macam-macam. Dia siapa kata? Wahabiyah. Maka ulama jawab, ya, di antara dia almarhum tuan guru jawab. Siapa dia? Tuan guru ni Abdul Aziz. Dia jawab, jihad nafsu ni besar adalah berpandukan nas Quran. Nas Quran lebih tinggi daripada hadis. Ya, mana nas Quran tu? Innan nafsa la ammaratun bisuk. Dia guna 3 taukid. Kalau kita mengaji bahasa Arab, dia ada 3 penguat kata. Pertama dia panggil inna, satu. Yang kedua la ammarah, lam tu panggil lam muzahlikah atau lam muzahlaqah, diibarati takkid. Yang ketiga jumlatul ismiyah. 3 penguat kata ni. Kalau ada bahasa Arab, benda ni kalau sebut gitu memang hebat, benda tu besar, bermakna jihad nafsu adalah jihad yang besar. Kalau logik akal pun, manusia boleh tak tunduk pada Tuhan kalau dia tak dapat tumpaskan nafsu. Nafsu tak boleh tunduk. Macam mana? Dia dikontrol oleh nafsu sampai dia tak semayang, tak kena masjid. Sebab apa? Nafsu kontrol dia.
Ya, dia kena tundukkan. Sebab pembinaan ibadat akan cantik apabila dia berdiri tegak di atas keruntuhan nafsu. Ya, bila nafsu tombang ni kan, kita duduk tu baru cantik ibadat ni. Sebab nafsu dia masuk bahaya. Ya, nafsu masuk dalam maksiat boleh tahan lagi, tu pun berat. Dia masuk dalam taat, ini bahaya kan. Ya, dia masuk dalam taat. Dia buat ibadat tapi dia masuk dalam. Ini apa? Sehingga qasad dan niat kita jadi rosak. Ya. Ini kan dibincang belakang. Yang pertama, tengok sini. Maka bahawasanya adalah ia terlebih memberi mudarat bagi segala seteru. Nisbah seteru kita yang lain, dunia, syaitan, dia nafsu lagi ganas ni. Dan balanya pula terpayah daripada segala bala. Dan mengobat dia pula terlebih sukar. Walaupun ada obat dia. Likul lida'in dawa' patadawa. Tiap-tiap penyakit ada obat, naklah kamu berobat. Tapi obat ni payah ni. Kalau tak betul-betul tak terobat maknanya. Dan terlebih sukar perkara dan penyakit, terlebih jahat penyakit dan obatnya terlebih kesamaran. Mana nak cari obat itu nak betul-betul tu maknanya samar, kata betul-betul tak berjumpa maknanya. Dan semuanya demikian itu kerana dua perkara. Apa sebab keadaan sampai begitu hebat? Ya, kata Imam Ghazali dua. Pertama, bahawasanya ia seteru di dalam kamu. Mana penyakit dalam dengan penyakit luar mana senang kan? Penyakit gatal-gatal luar kita sapu ubat dia boleh. Kalau kita koyak kita jahit. Tapi bila main dalam, kanser apa semua, tu dah parah. Barah tu barah ni penyakit dalam kan, jantung, ya, penyakit apa, buah pinggang, itu semua benda dalam kan. Dah kena masuk, kena x-ray, kena belah, macam-macam tu dah. Kos dia pun bukan sikit-sikit. Maknanya apa? Besar benda tu. Sebab tu benda dalam dengan luar, benda dalam lebih besar harganya. Ya, jasad dengan nyawa mana besar kan? Body dengan enjin mana penting. Ya, body tak cantik pun enjin okey boleh jalan ni. Dia kena spray yang cantik, cat metalik, pearl macam-macam, enjin jam. Pestin habis tu tak ada makna ni. Ya, mana dalam lebih penting. Sebab tu qalbi dalam ni, dan di antara serangan besar ialah dalaman tu, nafsu. Sebab dia bila baik, semua baik. Bila dia rosak, semua rosak. Satu, bahawasanya ia seteru dalam kamu, mana dalam kalbi itu. Dan pencuri, nafsu ni pencuri. Apabila ada ia dalam rumah, pencuri ada dalam rumah macam ni tuan. Ya, mak dia ingat toyol, rupa toyol paling hitam. Rupa anak dia, rupa mana duit aku hilang 50. Ya, besok lagi hilang lagi 20. Ya, seminggu dah hilang 300. Mana pergi? Rupanya toyol paling hitam. Anak dia sendiri. Mana kalau pencuri dalam rumah sukar. Kalau luar boleh kita kawal. Bila dah masuk dalam, dia duduk dalam, mana bahaya. Apabila pencuri itu dalam rumah, siapa dia pencuri dalam rumah kita ni? Nafsu. Sedikit tipu daya padanya, mana kita nak helah dia payah, dan besar mudarat dia. Ya, risiko dia besar. Dan telah keluar orang yang berkata, telah benarlah orang yang berkata dalam syair dia apa? Sekatanya diriku kepada barang yang mudarat menyeru, ia akan daku. Mana diri kita sendiri ni kepada barang yang mudarat dia menyeru, dia tarik kita, ya, nafsu tu. Ya, maka banyaklah sakitku dan banyaklah pedihku. Mana penderitaan kita nak mengobat nafsu bukan senang. Ya, payah tuan-tuan. Satu di akal kita. Betapa helah bagiku apabila ada sertaku. Bila musuh tu musuh dalaman, sukar. Ya, musuh dalaman. Macam tentera negara kan, bila kata perisik musuh dah masuk, bahaya kan. Ya, kita tak dapat kesan dia boleh masuk, bahaya. Maklumat dia boleh ambil. Mana dia duduk dalam. Kalau dia duduk luar lagi boleh serang. Dia hantar bom. Bila dia masuk dalam itu tak betul-betul, bahaya besar mana. Dan tempat kediamannya, dan bersaranglah ia antara dua lambungku. Mana apa? Dia duduk dalam diri kita. Ini bagian nafsu yang sangat-sangat bahaya, yang betul kena diberikan pemantauan. Kalau tidak, takut kita terjebak. Ya. Itu yang pertama. Maknanya apa? Dia benda dalam, benda dekat, tak bercerai dengan kita. Satu.
Yang kedua, bahawasanya seteru lagi kekasihnya, dan manusia itu buta daripada kecelaan kekasih. Ya, mana banyak manusia menjadikan nafsu sebagai kekasih dia. Mana kekasih diraikan, dijaga. Banyak kena nafsu lebih dijaga daripada kehendak Allah Ta'ala. Ya, malam nafsu kata tidur, Tuhan kata bangun, dia tidur. Buat dia sayang, disayangkan nafsu dia. Allah Ta'ala suruh begini, nafsu dia kata gini, dia ikut nafsu dia. Sebab bila hub kasih kita tak betul beri kepada Ta'ala, itulah bahaya dia. Mahabbah kalau kita tak betul-betul solid beri kepada Ta'ala, dia akan lari. Dia lari kepada nafsu, dia lari kepada dunia. Dan bila dia dah sangkut pada benda lain, dia sukar. Kita nak keluarkan dia sukar. Sebab tu maknanya jalan sebenar untuk menempuh benda ni ialah mahabbah. Tariquna tariqul mahabbah. Jalan kami ma'asyiral arifin mahabbah. Mana bila kasih, cinta betul-betul kita letak dekat Allah Ta'ala, selesai. Yang lain kita buat senang dengan dia. Tapi kalau cinta dengan Tuhan tak kuat, dia tarik nafsu, tarik cinta tu, dah kasih ke dia, dunia pula tarik lagi sikit habis. Dalam tinggal ke Tuhan dah tinggal sikit. Macam mana dia mampu nak berjalan sedangkan tenaga rohani dia kurang. Sebab tu mana kita tembak kena banyak dengan zikir. Zikir tu dipanggil tanda seorang tu kasih kepada Allah Ta'ala. Mana ahabba syai'an aksara zikru. Siapa kasih sesuatu, tanda dia banyak ingat. Jadi kita latih dengan banyak zikir, dengan nur zikir, insya-Allah dia akan menghasilkan mahabbah yang tinggi yang akan dapat membakar kemarakan nafsu. Kemudian manusia pula buta daripada kecelaan kekasih. Dia bila berkasih tuan-tuan, dia tak nampak. Bila dia nampak salah, bila dia gaduh. Dia bergaduh je, dia buka A to Z, satu. Masa dia berkasih, dia senyap. Itu makna. Jadi manusia tidak akan nampak musuh dia bila dia letak kasih pada benda tu. Kita letak kasih pada nafsu, kita tak akan nampak perangkap dia yang sangat jahat. Jadi kalau kita letak dia sebagai musuh dan itu disuruh supaya kita berperang pada nafsu, kita akan nampak jalan. Bahawa terang jalan kita menuju kepada Allah SWT. Dan tiada hampir melihat akan kecelaan seperti kata yang berkata, mana hampir-hampir kita tak perasan mana kecelaan dahsyatnya nafsu tadi dalam menipu insan tadi. Tiada aku lihat akan aib bagi orang yang ku kasih dan taulan. Mana bila seorang tu rapat dengan seseorang, dia jarang nampak kesilapan, dia pandang benda baik. Bila dia nampak, bila dia bermusuh. Jadi kalau kita nak nampak keburukan nafsu, kita kena bermusuh dengan nafsu. Nafsu, syaitan kita jadikan musuh. Baca Quran suruh fatakhizuhu aduwa. Ambillah syaitan itu dah adik-adik nafsu suka dah sebagai seteru kita. Musuh mana kita ke depan. Barulah kita akan nampak jalan kebenaran menuju ke Tuhan. Dan tiada aku benci barang yang ada padanya apabila ada aku redakan. Mana seseorang tu tidak akan benci benda yang dia setuju. Ya, dia setuju benda tu je, memang dia terpaut. Tak seorang kata apa pun dia tak pakai. Sebab jangan jadikan kalbi kita terikat dengan dia. Ya, kalau terikat dengan dia je habis. Dia tak boleh ukur lagi dah. Kebenaran ke tak benar ke dirajak je. Itu bahayanya. Maknanya racun nafsu tadi. Dan ain reda, diri reda daripada tiap-tiap kecelaan mengelokkan. Ya, bila dia reda setuju je, dia akan elokkan benda kecelaan. Benda tak baik dia kata baik. Boleh sebab apa? Dia ngam dengan nafsu habis. Ya. Dan tetapi tatkala marah nyata kesalahan. Bila dia bergaduh je habis. Dia buka satu-satu A to Z. Dia ni. Sebab apa dia bergaduh? Tapi bila dia baik, dia tutup habis. Maka dengan nafsu itulah. Bila Quran dah labelkan nafsu tu musuh kita, maka jadikan dia seteru. Jangan jadikan musuh. Jangan jadikan kawan. Dia kawan dengan nafsu habis. Kita akan nampak jalan kebenaran. Ya. Nafsu akan pujuk dia. Tak so. Bukan kau seorang ni buat. Sikit aja. Cuba je. Orang lain buat juga. Macam-macam dia pujuk dengan nafsu. Sikit-sikit. Yang dalam pula dia pusing. Dia buat ibadat dia pusing ke makhluk. Pandang orang, nanti orang kata apa, dia buat ni habis. Keikhlasan kita akan jadi rosak.
Matlamat hidup kita kepada Tuhan tak akan jadi terpesong lagi jauh bila nafsu kontrol kita. Lepas tu kalau keluar daripada nafsu, dua perkara kan, ni peluru besar. La khuruj min asy-syawa illa bi khaufin mujzij aw syauqun muqli. Seseorang tidak boleh keluarkan diri dia daripada belenggu nafsu. Kita wajib mentaati perintah Tuhan. Bila seorang dapat sempurna melakukan perintah Tuhan, bila dia tombangkan musuh dia nafsu yang menghalang. Jadi nafsu kita nak tombangkan dia apa? Dua perkara. Yang pertama, kena letakkan khaufun muzil, gerun yang cukup kuat dengan Allah Ta'ala. Satu. Yang kedua, syauqun mughli, rindu yang cukup kuat dengan Tuhan. Ini dua obat. Ya, kerinduan yang kuat dengan Tuhan, dia akan pukul nafsu habis. Ya, kerinduan dengan Ta'ala. Ketakutan yang kuat, boleh pagar kan 4 kaki. Kita nak lompat tu tak boleh tergagak-gagak kan? Tapi bila polis kejar macam lepas. Tunggu saya buat misal seorang tu dia belaga ayam. Belaga ayam, dengar belaga polis kejar dia. Dia kepit ayam ni kan, lari-lari nampak pagar dia lompat. 4 kaki lepas kan. Tapi ayam tu sangkut. Dia balik-balik tengok dah tak dia tinggal pergi. Dia tak perasan ayam dia sangkut sebab apa tu? Khaufun muslim, takut yang cukup pada. Jadi bila ketakutan yang kuat dengan Ta'ala, dia akan ingin nafsu akan tumpang. Maka takut dengan akan semak dia. Apa risiko kita nak buat satu benda dosa, kita bagi risiko. Ini benda menyebabkan kita mati dengan sebab murka Tuhan, dengan sebab laknat Tuhan, dengan sebab akhirnya terbenam dalam neraka jahanam itu. Dia sampai takut. Benda ni boleh hengit nafsu. Kalau tak ada takut dengan Tuhan tak kuat, dia nak takut ni kenapa tuan? Kena kenal. Mana mungkin seorang lari dari benda yang bahaya kalau dia tak kenal. Dia duduk di bandar, tak pernah dengar nama harimau. Bukan tengok, nama kan. Kita bawa dia masuk hutan, kalau harimau mengaum, dia lari tak? Dia tak lari. Dia suara apa tu? Sedap juga. Sebab dia tak pernah dengar, betul kata tahu. Dengar suara harimau pun tak pernah dengar. Nama harimau dia tak kenal. Agak-agak kalau harimau datang, dia lari tak? Dia kata lawa, belang-belang gitu. Ini apa benda itu? Mana kalau tak tahu, dia takkan takut. Dia tahu akan bertakut. Sekurang-kurang dia berkawan dengan orang yang tahu. Anak dia tak kenal ular tedung, tapi bila bapa dia nampak ular tedung, bapa dia lari, dia pun ikut lagi. Sebab dia ikut bapa dia. Itu paling kuat. Kalau dia tak kenal, dia bangun dia nyapu, ustaz tipung patu habis. Mana takut mesti berhasil daripada dikenal siapa dia Allah Ta'ala. Bila dia pandang akan jalal kekerasan Allah, dia akan bawa rasa takut. Tapi bila dia pandang jamal Allah Ta'ala, makna keindahan, mesra, cantik Allah Ta'ala ni, maknanya pengasih, penyayang, mahal, mahal. Dia pandang waktu pula nikmat dia bagi macam, dia akan bawa jatuh hati. Jubilatul insan yuhib ila man asna ilaihi. Tuhan jadikan hati insan ni, dia kasih kepada orang yang banyak memberi ihsan pada dia. Sebab tu benda ni kita kena muhasabah. Sebelum murakabah dia muhasabah. Perhati balik, bangun malam-malam sembahyang sunat taubat, sunat tasbih, semua ada sembahyang tu, kita perhati balik. Nikmat-nikmat yang kita buat ibadat pun ni hidayah dia petunjuk pada dia, rezeki yang kita dapat zahir, batin, apa saja yang kita gunakan semua ada bilang Allah. Terpandang berbuat dengan Masya Allah, besarnya nikmat Allah Ta'ala. Dia benda-benda dia kita perhati balik, dia akan mengusik pintu hati kita, jatuh cinta dengan Tuhan. Dia akan berbuah terang lagi kuat. Dan kecintaan bila kuat, dia akan mewarisi dan tarikan yang cukup kuat kalbi dia dengan Allah Ta'ala. Orang bila cinta tentang dia kata apa? Bahasa bercinta apa? Lautan api seberangi kan? Padahal sungai dia kata benang. Lautan api sebab apa? Cinta tu kuat tadi kan? Itu maknanya sebab bila bahasa-bahasa orang bercinta tu luar biasa. Engkau, aku, engkau. Itu kalau wali yang
Ma fi jubbati illallah, tak ada dalam jubahku melainkan Allah. Bukan itu maksud dia. Ini kalam orang yang rindu kuat. Ya, subhani maha suci aku. Itu kalam Jawa kita. Ada kalam seorang wali besar. Allah, si Abu Yazid ada pasal. Mana maha suci aku. Kalau kalam saya itu salah. Yang maha suci Allah Ta'ala. Tapi dia kalam tu bukan berkalam dengan apa? Diri dia lagi dah. Dia nampak dia fana dengan Tuhan seterusnya, ya, lenyap. Itu bahasa dia panjang kiranya. Ni bila kekuatan tarikan. Ya, kekuatan tarikan kalbi kita dua. Satu gerun, satu mahabbah. Tidak boleh mengeluarkan nafsu daripada hati seorang melainkan dengan takut dia cukup kuat dan rindu yang membaru. Baru dia boleh lepaskan. Ya. Orang berindu dengan Allah. Setengah wali dia dapat berikan malam pada tidur. Ya. Man ruzika halawatul munajah zala anhum. Barang siapa diberikan rasa lazat kerinduan di munajat dengan Tuhan malam masyarakat sampai hilang mengantuk. Banyak kita wali-wali 40 tahun untuk usyak nama subuh. Ya, ini luar biasa mereka. Sebab apa ni? Ini rahsia sir dalam. Ya, bila mahabbah dia kuat dengan Ta'ala, segala-galanya pun ringan dia buat. Itu di antara cara untuk menumpaskan nafsu. Kita kena proses supaya takut gerun tu meningkat. Kemudian satu lagi rindu cukup kuat dengan Tuhan, insya-Allah dia akan padam. Ya, nafsu tu akan dapat kita tawan. Kalau tidak, payah kan. Maka apabila membaikkan manusia daripada dirinya, tiada melihat tiap-tiap kecelaan. Apabila manusia membaikkan manusia akan diri, apa maksudnya? Dia memandang kebaikan dia, dia memandang kehebatan dia, dia lupa memandang kekurangan dia. Tiada melihat tiap-tiap kecelaan. Ya, apabila membaik manusia akan dirinya, maka tidak melihat tiap-tiap kecelaan. Manusia tak akan nampak kecelaan diri apabila dia memandang kebaikan dia. Sebab itu kita dilarang memandang kebaikan. Dan kita bahkan bila kebaikan yang ada pada kita, kita pandang terus itu kurnia daripada Allah Ta'ala. Azam min fadlina. Kita belum cepat. Kalau kita pandang ni tak habis. Kita pandang aja ada jorok. No, ria, ujub, semua ini masuk habis. Dan tiada hampir melihat ya atas tiap-tiap kejahatannya, padahal dia dalam berseteru akan dia dan memberi mudaratnya. Padahal musuh kita nafsu, tapi bila kita setuju dia tunjuk kerosakan. Maka apa yang ditakut akan barang yang dijatuhkan dia di dalam kemaluan dan kebinasaan. Apakah yang ditakut mana alangkah bahaya. Padahal ia tiada mengetahui melainkan orang yang dipeliharakan dia oleh Ta'ala dan kurniakannya tolong atasnya dengan rahmat. Melainkan orang yang Tuhan memberi tolong. Jadi kita minta pertolongan supaya Ta'ala beri kita petunjuk supaya berdepan dengan nafsu kita jangan tertipu. Dalam hadis Nabi kata, "Idza arada Allah bi 'abdi khairan faqahu fid din wa zahadahu fid dunya wa bassarahu uyubah." Apabila Allah Ta'ala nak menjadikan seorang itu baik, selamat, bahagia dunia akhirat, yang pertama apa? Faqahu fid din. Allah Ta'ala buka kalbi insan. Jadi dia semangat seronok untuk mendalami ulumuddin, ilmu agama. Mana ilmu Allah Ta'ala itu sendiri. Ya, dia memperkasakan akan ilmu yang berhubung sekurang-kurangnya 3 perkara lah. Pengenalan Tuhan dia bagi ilmu tauhid, pengenalan tentang ibadah, ilmu fiqh, dan pengenalan untuk menjaga semua benda itu adalah ilmu tasawuf. Itu paling kuat. Tuhan bukakan kalbi dia bina suku jadi kata tanda dia jadi baik. Baik ilmu imam amalkan. Yang kedua Tuhan buka apa? Zahadahu fid dunya, hati dia rasa zuhud. Maknanya apabila kemanisan dia dengan Tuhan dah dapat, maka tawarlah hati dia dengan Allah. Ya, kita akan gadaikan jalan ketuhanan dengan dunia, nafsu dan sebagainya. Hati dia jadi zahid dengan dunia.
dan dia akan dapat berbagai pancaran ilmu-ilmu sir daripada Ta'ala. Man zahada fid dunya annamahu Allahu bila ta'allumin wa hadahu bila hidayatuh. Siapa yang bersifat zuhud dengan dunia, Tuhan sendiri ilhamkan ilmu dipanggil terus daripada wahbi. Ya, ilmu terus dari Tuhan. Bukan ilmu wahbi kan? Ilmu wahbi, wah pembukaan terus. Wahadahu bila hidayatin, dan Tuhan sendiri pimpin dengan ilham Rabbani, ya, bukan daripada wahbi. Itu di antara apa? Bila dia bersifat dengan zuhud berlebihan, banyak lagi lah. Dan yang ketiga kita bincang ni, apa dia? Wa basarahu uyubah, Allah bukakan qalbi. Dia memandang kesilapan ni. Sebab tu bila kita sentiasa muhasabah, kita masih nampak kesilapan kita, jauh ni kita dengan Tuhan, kemudian orang tu dah masuk lain pilihan, golongan muhtar, golongan orang yang Tuhan pilih apabila dia sentiasa memandang kekurangan diri dia, dia sentiasa memandang kejauhan diri dia. Ya, kalau wali-wali rasa dia jauh dengan Tuhan, apa lagi kita kata? Ya, kalau wali-wali, awliya, orang dekat dengan Tuhan, dalam munajat dia kata, ya Tuhan, ya Allah, dosa itu lebih banyak daripada pasir yang melata di bumi. Nanti kalau wali cakap, kita lagi tak ada. Ya, tu orang yang dekat punya akhlak. Sebab apa? Jiwa dia cantik. Tapi kalau jiwa tak cantik pula, dia terbalik. Dan dia banyak dosa, kata aku ada dosa ke? Dia terbalik, dia berasa macam tak berdosa, itu lagi parah. Itu mana? Jadi di sini apabila Allah SWT nak menyucikan seorang, dia akan buka, memandang keaiban. Ya, bila dia perasan keaiban dia, maka dia akan melakukan proses. Macam kita juga lah, kita perasan benda tu kotor, baru kita masuk. Tapi kalau dia tak perasan, ya, dia pakai-pakai dah tiba, orang nampak kotor, orang tak perasan. Jadi keperasanan kekotoran itu, ia adalah satu daripada kurnia Tuhan. Allah bukakan supaya kita melakukan pembersihan. Kemudian kata muallif, pengarang kita radhiyallahu anhu, Imam Ghazali kata, aku berkata, tilik olehmu hai lelaki akan suatu faedah yang memadakan di kau, iaitu tilik unzur ya rijal, lelaki mana aulia, atau lelaki orang yang berjalan ke Tuhan, walaupun dia perempuan. Rabi'atul Adawiyah, dia muslimah, tapi standard dia rijal, dia waliyah. Kita pula laki-laki kadang campur dan nak melawan nafsu tu lebih kita. Dia perempuan tapi makam dia macam rijal. Apa dia kata sini? Pilih olehmu hai rijal, hai lelaki, akan satu faedah yang memadakan di kau, mencukupi. Dan iaitu bahawasanya apabila engkau tilik padanya, kita buat perhatian sungguh, engkau mana engkau dapat padanya asal tiap-tiap fitnah dan kemaluan dan kehinaan. Manusia jadi hina, jadi kemaluan dia dapat, dan fitnah dan binasa dan dosa dan bala yang jatuh di dalam makhluk Allah SWT daripada permulaan kejadian hingga hari kiamat daripada pihak nafsu. Betul-betul daripada nafsu, kerosakan berlaku sebab nafsu, ya, kebinasaan nafsu, sebab dosa nafsu juga, sampai kiamat pun jahat nafsu. Ada kena berhati-hati betul, kena mohon pertolongan Allah. Dan ada kalanya dengan sendirinya, dan ada kalanya dengan bersekutu, ya, dengan dan bertolong dengan dia. Ada kalanya di sini, ada kalanya dibantu dengan lain, syaitan dan sebagainya, ya. Walhasil nafsu ni merupakan apa? Musuh besar. Kalau dapat keluar daripada dia, nikmat besar kan. Guru dia bila nafsi yang nikmatul uzma. Dapat keluar daripada nafsu dan nikmat besar. Baina hijab dan baina kaumin, sebagai hijab antara kita dengan Tuhan. Dan satu lagi kata muallif, maka aku kata kata Imam Ghazali, bermula pertama-tama maksiat bagi Allah Ta'ala adalah daripada iblis. Ya, iblis, usjudu li Adam apa saja illa iblis abah, enggan, wastakbaran, yang enggan, nafsu. Ya. Antara susu usjudu li Adam, sujud penghormatan, bukan sujud penyembah kan, menghormati. Maka itu arah sebab dia Nabi itu, jadi Nabi Adam ada rahsia besar, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Itu kemuliaan. Antara suri hormat itu. Fasajadu, semua malaikat beri hormat sujud. Illa iblis, melainkan iblis. Abah, satu dia enggan. Kemudian yang kedua bernafsu dia wastakbar, rasa besar dia. Kemudian keluar pula mulut dia, ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam ya Allah. Dan mulut dia mengagut. Dia bertunjang dia nafsu dia. Ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Dia dari tangan, aku dari api. Habis. Yang lalu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala wal a'yadzillah. Sedangkan iblis sebelum ni dia punya ibadat dan masya-Allah. Di dunia ni tak ada satu ruang pun yang tak ada kesan sujud dia. Ya, kita dalam masjid pun tak habis sujud. Iblis habis. Ya, buat ibadat tapi akhirnya kufur dengan Tuhan sebab apa? An-nafs, nafsu. Itu rasa besar diri, rasa bangga, rasa hebat pun jatuh. Dan ada sebab kemudian daripada hukum Allah Ta'ala. Kita pandang sebab yang kedua. Pertama, itu taksis iradat dan siap. Tapi kita pandang di sebab yang kedua apa? Yang telah dahulu ialah hawa nafsu. Dengan apa? Takaburnya. Buat dosa bawa kufur, takabur. Ya. Maka nak makikan takabur dengan apa? Tawaduk. Maka nak pakai tawaduk macam mana? Ini kena jahitkan. At-tawaduk al-hakiki. Makana nasyan min syuhudil azamati rabbi. Ya, tawaduk yang sebenar dia tak akan timbul. Dia tular dia timbul daripada mana? Syuhud. Qalbi kita memandang kebesaran dan keagungan Tuhan. Dan dapat memandang dalam azkar. Sebab zikir penting. Pusing-pusing balik dia zikir kena banyak. Zikir betul-betul dengan hudur hati sehingga terasa azamah kebesaran kedahsyatan Allah yang maha dahsyat. Ketika dia akan tunduk. Langsung akan tunduk. Bila tunduk baru dia pakai sifat dia at-tawadhu. Man tawadha'a rafa'ahullah wa nakat darajatih. Habis. Dan hasadnya yang menjatuhkan dia kemudian daripada ibadat 80,000 tahun. Masya-Allah. Iblis ibadat 80,000 tahun. Seperti kata Qil yang di dalam Baharul ya dalalah, yakni lautan sesat dalam kitab. Ya. Maka tenggelam ia hingga kepada selama-lama tiada kesudahan. Tenggelam di dalam lautan kesesatan dengan satu sifat saja, at-takabbur. Bersifat dengan lawan tawad. Kita pandang orang rendah, kena pandang dengan pandangan yang betul. Kita pandang orang tua, kita rasa orang tua ni lebih baik daripada aku. Umurnya lebih, mungkin ibadat lebih banyak. Macam tu cara dia. Kita pandang maknanya kanak-kanak dia nakal pun kalau dia mati dia belum balik confirm syurga dia. Kita ni belum tahu. Sehingga budak nakal kalau kita pandang dia nakal sebab dia tak ada ilmu. Kalau dia ilmu mungkin lebih baik daripada kita. Maksudnya apa? Jangan buka ruang kita pandang kita lebih. Kita pandang rasa kita lebih, dia down lebih. Kena tunduk setunduk-tunduk. Pokok yang besar keadaan dia apa? Bila dia lagi tunduk lagi ke bawah akan tunjang. Pokok yang besar ialah akan tunjang yang makin ke bawah. Lagi ke bawah lagi besar pokok. Pokok tu besar subur, bila akan tunjang lagi dalam. Pokok balak. Pokok kecil, pokok togi atau tunggang tadi. Kecil itu keadaan dia. Lagi turun, lagi naik. Lagi dia turunkan diri dia, lagi terangkat martabat. Itu keadaan dia. Tawadhu, man tawadha'a rafa'ahullah. Siapa tawadhu, terangkat martabat dia. Maka nak dapat tawadhu dia, kena pandang dia. Pandang kebesaran dia, maka nampaklah kerdil diri kita. Pandang azamah dia, kehebatan dia, nampaklah kita punya kelemahan kita. Pandang kekayaan dia, nampaklah fakirnya kita. Sebab faedah itu kita syuhud memandang dia. Dia pandang dia tenggelam yang lain. Itulah kelazatan kita akan dapat dengan Allah Ta'ala. Ya. Tapi dalam sana, tiadalah di sana, kata dia, adalah dunia itu, dan tiada makhluk, dan tiada syaitan, tapi adalah di sana nafsu yang takaburnya dan hasadnya ya kepada Adam AS, Nabi Adam satu itu. Maka berbuat ia barang dibuat. Akhirnya wendan, dia tak nak sujud. Maka setengah riwayat, tanda iblis khianat ada kat kita. Kalau perempuan dekat mana, itu susu dia kan.
Ya, itu kes dia makan buah, pum timbul. Laki-laki Nabi Adam makan sini tepuk terkeluar sebab tinggi. Dan bila lembaga Nabi Adam terbaring, belum masuk roh lagi kan, maka ikut setengah riwayat, Iblis lalu dia ludah. Dia ludah pum ke jatuh tengah-tengah pusat kita. Ya, jadi pusat kita tu kesan khianat ludah Iblis. Jadi kita pandangkan diri kita banyak tanda-tanda khianat Iblis kat kita. Tiba-tiba dia buat kawan dengan Iblis. Cerdik kawan tu. Ya, musuh yang sangat khianat dengan kita buat kawan. Al-Quran kita fatakhizuhu adwa. Ambillah musuh setan Iblis sebagai musuh. Cara pukulan kita menyerang dia apa? Taat kepada Allah, tinggal segala yang dilarang, kerja yang disuruh. Itulah pukulan dia. Apa Tuhan suruh kita buat, apa yang Tuhan larang kita tinggal. Itulah dia punya apa? Pukulan hantaman yang cukup kuat kepada syaitan dan Iblis. Itu je. Bukan nak tumbuk tak boleh. Nak melawan Iblis tak boleh, nak tambah tumbuk dia tak boleh. Ya, sebab apa? Kamu, ia melihat kamu dan kamu tidak melihat dia. Ya, antam masyhur. Adapun Iblis farid. Iblis kosong, tak ada apa. Iblis ni tak ada kerja. Dia tak ada menori getah kan? Tak ada ke laut menyapi ikan, kerja pejabat ke, main komputer je. Kerja dia satu je. Dia terlalu nas. Dia nak sesatkan manusia. Satu. Sedangkan kita macam-macam kerja sana sini, macam-macam sibuk. Bayangkan orang kerja begitu tumpuan nak sesat, yang kita pula banyak. Maka tak ada jalan selamat melainkan kita kembali mohon pertolongan dengan Berarti Iblis ibarat anjing, kata ulama. Bila anjing menyalak kamu, jangan kamu lawan dia salah, kan kita pula kukunya dia. Ya, panggil tuan dia. Ya, bila pergi rumah Cina kan, anjing dia menyalak, kita panggil tuan dia. Tuan dia keluar kan, akhirnya. Jadi maknanya panggil tuan sebenar pemilik Allah Ta'ala. Lepas tu cara besar dampingkan diri dengan Allah, insya-Allah mohon pertolongan, mudah dapat pertolongan Allah Ta'ala. Ya, tuan suntik pam dalam kalbi dia, nur lagi kuat kan, nur ma'rifat lagi kuat, lagi senang ringan dia punya ibadat dan terpelihara daripada musuh. Maka satu lagi berbuat, ia barang yang dibuat ni. Kemudian berdosa Nabi Adam dan Hawa, maka menjatuhkan keduanya keinginan nafsu di dalam demikian itu, ya, dan haramkan kekal dan hidup di dalam syurga hingga tertipu daya dengan kata Iblis. Jadi dua itu, nafsu pun ada, Iblis pun ada. Sebagai hikmah lah. Kata berlaku kita pun tak ada atas dunia. Tapi maknanya secara zahirnya kesilapan tadi ialah keganasan nafsu dalam dan juga Iblis dalam merosakkan. Lepas tu kita banyak mengadu dan banyak mendampingkan diri kepada insya-Allah akan diberikan pertolongan dia. Dan maka adalah demikian itu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad